Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis 4423, di mana kita masih lagi berada pada hadis-hadis berkenaan tentang hukuman kepada orang yang melakukan zina. Maka pada 4423 kita mula masuk berkenaan tentang kisah seorang sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik, yang mana ada beberapa riwayat yang dibawa tentang beliau. Sebelum nanti di hujung kita akan baca kisah tentang seorang wanita pula yang mana mereka berdua telah mengaku yang masing-masing ada melakukan zina. 4423 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala beliau telah berkata, raaitu Ma'iz bin Malik, aku telah melihat Ma'iz bin Malik hina ji'a bihi, ketika dia dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, beliau adalah seorang lelaki, qasirun, yang rendah, a'dal, dan bertubuh kuat, berotot badan dia. Laisa alaihi rida, tidak ada pakaian pada bahagian atas tubuh badannya. Fasyahida ala nafsihi, dan dia telah mengaku ke atas dirinya sebanyak 4 kali annahu zana, bahawa beliau ada melakukan zina. Maka Nabi SAW pun bersabda, fala'allaka, apakah maksud fala'allaka? Maka ada diterangkan dalam riwayat yang lain pada baris yang kedua, 4, 6, pada baris yang ke-6, kata Imam Nawawi. Maka dalam riwayat yang lain dijelaskan, kama ja'a fi riwayatil ukhra, maka sebenarnya pada awal baris yang ke-6, makna hadzal kalam al-isyaratu ila talqinihi rujuk, sebenarnya Nabi SAW dengan kata-kata fala'allaka, Nabi SAW nak menggalak dia untuk menarik balik pengakuan dia, wa'tadharahu bisyubhah, dan Nabi SAW ingin untuk dia menganggap itu adalah perbuatan yang mana ada keraguan pada perbuatan tersebut. Maka sebab itu dalam riwayat yang lain diterangkan, Nabi bertanya, la'allaka qabbalta, apa entah-entah kamu hanya sekadar mencium dia, bukan melakukan zina. Au ghamasta, ataupun kamu hanya memegang dia, bukannya berzina dengan dia. Namun Ma'iz bin Malik dia bertegas, dia berkata, la, tidak, wallahi, demi Allah, innahu qad zanal akhir, sesungguhnya telah melakukan zina orang yang paling celaka. Itulah maksud dirinya sendiri. Sebab itu pada baris yang ke-2, 4, 5 daripada bawah, maka apakah maksud al-akhir? Wa ma'nahu al-arzal, yang paling hina, wal ab'ad, yang paling jauh daripada rahmat, wal adna, yang paling rendah kedudukan. Lalu apakah maksud semua ini? Wa muraduhu nafsuh fahaqqaraha wa 'abaha la siyama wa qad fa'ala hadhihi al-fahishah. Maka maksud daripada semua perkataan ini adalah dia menghina dirinya sendiri, mengaibkan dirinya sendiri, lagi-lagi apabila dia sedar dia telah melakukan perbuatan zina yang terkutuk ini. Maka dia berkata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya orang yang paling celaka ini, iaitu dirinya sendiri, telah melakukan zina. Berkata Jabir bin Samurah, farajamah, maka telah dirajam akan Ma'iz bin Malik. Kemudian baginda Nabi SAW telah berkhutbah seraya berkata, ala ketahuilah, kullama nafarna, setiap kali kami keluar untuk berjuang ataupun berjihad,
fi sabilillah pada jalan Allah, khalafa maka sengaja tertinggal, ahaduhum salah seorang daripada kamu, lahu nabibun dalam keadaan dia mengeluarkan suara, kanabi bitais sebagaimana kambing jantan mengeluarkan suara sewaktu bersetubuh. An-nabib adalah sautu jima'il hayawan. Maka Nabi SAW menyebut ada yang ketika lelakinya keluar untuk berjuang, berjihad, maka yang tak pergi, mereka telah melakukan perkara yang tak elok dengan hamba perempuan mereka, dengan keluarga yang mereka tinggalkan. Maka Nabi bermaksud sautu jima'il hayawan. Maka Nabi bersabda, dalam keadaan mereka mengeluarkan suara sebagaimana kambing jantan mengeluarkan suara ketika bersetubuh dan melakukan jima'. Yamnahu bermaksud yu'ti, lalu dia telah memberi, lalu salah seorang daripada kamu yang tak ikut berperang telah memberi al-kusbah, bahagian susu yang sedikit, yang dimaksudkan di sini adalah air mani, maka dia telah memberi sedikit susunya. Amma wallahi, sabda Nabi SAW, adapun demi Allah, in yumkinni, jika aku berjaya menangkap salah seorang daripada mereka yang melakukan ini, la unakkilannahu, pasti dan pasti aku akan menghukum dengan akannya sebagai pengajaran yang berkekalan. Maka yamnahu ahaduhumul kusbah, siapakah dia punya maf'ul? Maka pada riwayat berikut kita akan belajar. Itulah wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suami mereka daripada para hamba wanita dan seumpamanya. 4424 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, utia Rasulullah, Nabi SAW telah dibawa birajulin dengan seorang lelaki qasirin, rendah, ash'ath, kusut masai rambutnya, zi adalat, dan kuat tubuh badannya, alaihi izar, dan dia hanya memakai kain, tidak ada pakaian pada bahagian atas tubuh badannya, wa qad zana, dalam keadaan lelaki ini telah melakukan zina. Faraddahu, maka Nabi telah menjauhkannya 2 kali. Summa amara bihi, kemudian baginda telah memerintahkan dengan orang tersebut, lalu dia telah direjam. Maka baginda Nabi SAW bersabda, memberi peringatan kepada para sahabat, kullama nafarna, setiap kali kami keluar, ghazina, berjuang pada jalan Allah, takhallafa ahadukum, maka ada yang tertinggal salah seorang daripada kamu, yanibbu, lalu dia mengeluarkan suara sewaktu berjima', Nabi bantis, sebagaimana kambing jantan mengeluarkan suara. Yamnahu ihdahunna, ini fa'il dia, maf'ul dia, maf'ulnya ihdahunna, lalu dia memberi kepada salah seorang daripada wanita yang tinggal dalam keadaan yang lelaki daripada keluarganya pergi berjuang, lalu dia telah memberi kepada salah sebahagian daripada mereka al-kusbah, bahagian susunya yang sedikit, yang dimaksudkan adalah kiasan kepada air mani. Sabda Nabi, innallaha la yumakkinni min ahadihim minhum, tidak, sesungguhnya tidaklah Allah memberiku peluang untuk menangkap salah seorang daripada mereka, illa kecuali ja'altuhu nakala, aku akan menjadikan orang yang berjaya ditangkap tersebut sebagai pengajaran, hukuman yang berat sebagai pengajaran, au nakaltuhu, ataupun akan aku jadikannya pengajaran. Qala fahaddathuhu Sa'id bin Jubair faqala innahu raddahu, Nabi telah menjauhkan Ma'is bin Malik sebanyak 4 kali, namun dia tetap mengaku yang dia telah berzina, 4425, yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wabihi ilahi qala wadathana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Syababah tawil, wabihi ilahi qala wadathana Isa bin Ibrahim qala qurana Abu Amir al-Aqadi kilahuma an Syu'bah an Simak an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadits Ibn Ja'far wa wafaqahu Syababah ala qawlihi faraddahu marratayn, wa fi hadits Abi Amir faraddahu marratayn aw thalatha. 4426 baca sanad dia. Masih lagi berkenaan tentang Ma'is bin Malik radhiyallahu anhu. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, kita akan baca banyak riwayat
yang zahirnya seolah-olah nampak berbeza riwayat tentang Ma'iz bin Malik, namun nanti Imam Nawawi akan menggabungkan at-taufiq bainar riwayat, akan menggabungkan di antara riwayat-riwayat ini. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bukan nombor 1. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada Ma'iz bin Malik, ahakun, adakah benar, ma balagani, apakah yang telah sampai kepadaku berkenaan kamu? Maka Ma'iz bin Malik bertanya, wa ma balagaka anni, apakah yang telah sampai kepadamu berkenaanku? Maka Nabi SAW bersabda, balagani, telah sampai kepadaku, annaka waqa'ta, sesungguhnya kamu telah menyetubuhi, telah berzina, bijariyah, dengan hamba perempuan milik keluarga Fulan bin Fulan. Maka Ma'iz bin Malik pun mengaku, na'am ya, qala, maka berkata perawi, fasyahida arba'a syahadat, dia telah membuat pengakuan sebanyak 4 kali. Kemudian baginda telah memerintahkan untuk Ma'iz bin Malik tersebut direjam. 4427 baca sanad dia. Maka ini berkenaan tentang hukuman yang dijatuhkan ke atas Ma'iz bin Malik. Terus? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang lelaki daripada daripada Banu Aslam yang dipanggil sebagai Ma'iz bin Malik, ata Rasulullah, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, inni asabtu, sesungguhnya aku telah melakukan fahishatan, satu perbuatan keji, iaitu zina, fa aqimhu alayya, maka jatuhkanlah hukuman ke atasku. Faraddahu Nabi, maka Nabi telah menjauhkan dia berkali-kali. Kemudian baginda telah bertanya kepada kaum dia. Mereka pun berkata, ma na'lamu, kami tidak mengetahui bahawa pada Ma'iz ada sesuatu kecelaruan pada akal dia ataupun pada pemahaman dia. Illa annahu, kecuali beliau mendakwa bahawa beliau telah melakukan sesuatu, nara, yang kami berpandangan, annahu la yukhrijuhu, sesungguhnya tidak ada yang boleh mengeluarkannya daripada hukuman tersebut, illa an yuqama fihi al-had, kecuali dijatuhkan hukuman hudud ke atasnya. Qala, berkata perawi, faraja'a ila Rasulillah, maka Ma'iz bin Malik telah kembali kepada Nabi, maka Nabi telah memerintahkan kami untuk kami merejamnya. Maka berkenaan tentang merejam akan orang yang telah mengaku melakukan zina. Sebelum daripada kita teruskan perkataan fantalak Nabi, kita nak baca dulu riwayat yang baris yang kedua daripada catatan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, maka kisah Ma'iz bin Malik datang dalam beberapa riwayat. Maka dalam sebahagian riwayat yang lebih masyhur kita akan baca nanti, Ma'iz bin Malik berkata kepada Nabi, nanti kita akan baca pada riwayat yang ke 4430. Maka Ma'iz bin Malik telah berkata kepada Nabi, tahirni, bersihkanlah aku wahai Rasulullah. Maka kata para ulama, la tanakut, tidak ada perbezaan di antara riwayat-riwayat ini. Fayakunu qad ji'a bihi ila nabi min ghairi istid'a' minan nabi. Maka sebenarnya beliau telah dibawa pada awalnya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pengakuan lagi pada waktu itu. Wa qad ja'a fi ghairi Muslim anna qaumahu arsalahu ila nabi. Dalam riwayat Muslim menjelaskan kaum dia mengutuskan dia supaya dia pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf telah mengutusnya kepada Nabi. Maka Nabi pun bertanya kepada orang yang bersama dengan Ma'iz, maka law satartahu bi thawbik ya Hazzal lakana khairan lak. Kalaulah kamu menutup aib aib orang ini, maka itu adalah lebih baik baginya. Maka Nabi SAW pun kemudian bertanya kepada Ma'iz selepas daripada kaum dia menghantarnya kepada Nabi. Maka ini hadis yang kita baca tadi, Nabi bertanya, ahakun, adakah benar, ma balagani anka, apa yang telah sampai kepadaku berkenaan kamu. Dan kemudian barulah kisah berkali-kali dia membuat pengakuan kepada Nabi SAW yang dia ada melakukan zina. Maka itu cara Imam Nawawi menggabungkan di antara ketiga-tiga riwayat. Jelas ke jelas? Mana tadi? Wa qala fantalaqna, maka berkata perawi Abu Sa'id Al-Khudri, maka kami telah membawa Ma'iz ke Baqi' Al-Gharqad.
Fama awthaqnahu, maka kami tidaklah mengikat Ma'iz dan kami tidak menggali sebarang lubang untuk untuk menanamnya supaya dia tak boleh lari. Faramainahu bil 'idham, maka kami telah melontar Ma'iz dengan dengan tulang, wal madar, gumpalan tanah, wal khazaf, dan kerikil-kerikil batu. Fashtadda, maka Ma'iz telah lari. Washtadadna khalfah, dan kami telah lari mengejarnya. Hatta ata, sehingga beliau telah sampai urdal harrah, ke penjuru harrah. Dan ketika itu beliau keletihan dan tak mampu nak berlari lagi. Fantasaba lana, maka beliau telah berhenti dan berdiri di situ. Cumanya di sini kita nak belajar, kalaulah seseorang itu lari, adakah perlu kejar? Sebab dia bukan dituduh, dia sendiri membuat pengakuan dalam keadaan tidak ada saksi yang lain. Maka pada muka surat 1126, pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, ikhtalafal ulama, para ulama telah berbeza pendapat berkenaan tentang hukum orang yang telah berkahwin berzina. Apabila dia membuat pengakuan berzina dan kemudian telah mula direjam, thumma haraba, kemudian dia lari, adakah dibiarkan dia berlari ataupun diikuti dan dikejar untuk menyelesaikan had sampailah dia mati? Faqala Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i dan Ahmad menyebut dibiarkan dia berlari dan tidak dikejar. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa qala Malik, Imam Malik pula berkata, annahu yutba, dia akan dikejar dan direjam sampai mati. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sambung kepada tadi, maka dia pun telah lari. Sehingga kami telah tiba ke Urda, Urda bermaksud janib, ke penjuru tanah Harrah. Maka dia telah menunggu kami kerana dia tidak lagi larat untuk lari. Faramainahu, maka kami telah melemparkan kepada Ma'iz bin Malik bijalamidil Harrah, dengan batu-batu Harrah, dengan batu-batu Harrah. Maka kita lihat pada baris yang ketiga daripada bawah, apakah maksud jalamid? Al-hijaratul kibar, batu-batu besar yang terdapat di Harrah. Hatta sakata, sehinggalah Ma'iz bin Malik telah meninggal dunia. Qala, berkata perawi, summa qama Rasulullah, kemudian Nabi telah berdiri menyampaikan khutbah pada waktu petang kepada kami, seraya bersabda, awakullaman talakna, mengapa setiap kali kami keluar untuk berjuang, wuzatan, berjuang berperang pada jalan Allah, takhallafa rajulun, maka telah tertinggal di belakang seorang lelaki pada ahli keluarga kami, lahu nabibun, dia mempunyai bunyi berjimak, bersetubuhnya haiwan sebagaimana suara atais apa tadi? Kambing jantan sewaktu bersetubuh. Alayya alla uta birajulin, maka Nabi bersabda, maka aku berjanji tidaklah aku dibawa dengan seseorang yang melakukan perkara ini, illa nakaltu bih, kecuali aku akan menjadikannya sebagai pengajaran. Qala famastaghfaralah, maka baginda tidak famastaghfaralah, maka orang ramai tidaklah memohon keampunan doa untuknya, namun tidak juga mencelanya. Jelas ke jelas? 4428, baca sanad dia. Terus? Maka Nabi SAW telah berdiri pada waktu petang, fahamidallah wa asna alaih, memuji Allah, kemudian baginda bersabda, amma ba'du, fama balu aqwam, maka apakah masalah sebahagian orang, idza ghazawna, apabila kami keluar untuk berjuang pada jalan Allah, yatakhallafu ahaduhum, maka dia telah sengaja untuk tinggal, tidak mahu ikut kami, lahu nabibun, dalam keadaan dia mempunyai suara seperti mana kambing jantan mengeluarkan suara sewaktu bersetubuh. Walam yakul fi ayalina, 4429, yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsana Surayj bin Yunus qala hadatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Sa'id at-Tatawil, wa bi ilai qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Muawiyah bin Hisham qala hadatsana Sufyan kilahuma an Dawud bi hadzal isnad ba'd hadzal hadis ghaira anna fi hadis Sufyan fa'tarafa, maka sahabat tersebut telah mengaku yang dia melakukan zina sebanyak 3 kali. 4430, baca sanad dia.
Daripada sahabat Nabi Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah datang seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, Ya Rasulullah tahhirni, wahai utusan Allah, sucikanlah daku. Maksudnya jatuhkanlah hukuman ke atasku. Maka baginda bersabda, wahai hak celaka kamu, irji' kembalilah, fastaghfirillah, mintalah pengampunan kepada Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Maka Nabi SAW sebagaimana sama. Bukan. Maka Nabi SAW sebagaimana yang kita telah belajar, Nabi mengajar kepada kita bila ada seseorang itu membuat pengakuan bersalah, maka galakkan dia untuk dia tidak meneruskan pengakuan tersebut. Sebab bila dah sabit pengakuan dia, maka tidak lagi boleh berpatah balik. Maka Nabi pun SAW bersabda, pergilah balik, minta pengampunan Allah dan bertaubat. Qala faraja'a ghaira ba'idin, maka beliau kembali tidak berapa jauh. Kemudian beliau datang balik kepada Nabi serta berkata, wahai Rasulullah tahhirni, bersihkanlah daku daripada maksiat yang aku telah lakukan. Maka Nabi SAW pun bersabda perkara yang sama, sehingga apabila pada kali yang keempat, maka baginda pun bersabda kepadanya, fima utahhiruk, maka pada perkara apa patut aku bersihkan kamu? Maka dia pun berkata, minaz zina, kerana aku telah melakukan zina. Fasa'ala Rasulullah, maka Nabi SAW telah bertanya kepada keluarganya, abihi junun, adakah dia gila? Fa'ukhbira, maka dia khabarkan kepada Nabi bahawa sesungguhnya beliau tidaklah gila. Baginda bertanya lagi, asyriba khamra, adakah dia ada minum arak? Maka sebab itu dia tak sedar apa yang dia katakan. Maka telah bangun seorang lelaki, fastanhakah, lalu dia telah mencium bau nafas Ma'is bin Malik, falam yajid, lalu dia tidak mendapati daripada Ma'is bin Malik akan bau arak. Apakah maksud istanhaka pada baris yang ketiga daripada bawah? Aisyamma raihata famih, dia membau bau nafas, adakah dia telah minum arak ataupun tidak. Maka Nabi SAW pun bersabda, azanaita, adakah kamu telah benar melakukan zina? Dia pun mengaku, na'am wahai Rasulullah. Fa'amara bih, maka baginda telah memerintahkan untuk dijatuhkan hukuman rejam ke atasnya. Farujima, maka beliau telah direjam. Maka orang ramai telah menjadi dua kelompok. Ada yang berkata, laqad halaka, dia sesungguhnya telah binasa. Laqad ahatat bihi khati'atuh, dosanya begitu banyak sehingga telah meliputinya. Wa qailun yaqul, sementara ada sekelompok pada sahabat berkata, ma taubatun afdal, tidak ada sebarang taubat yang lebih afdal daripada taubatnya Ma'is. Annahu ja'a ila Rasulillah, dia telah datang kepada Nabi, fa wada'a yadahu fi yadihi, lalu meletakkan tangannya pada tangan Nabi seraya berkata, uqtulni, maka jatuhkanlah hukuman mati ke atasku dengan rejaman batu. Faqala falabithu bidzalika yawmaini aw thalatha, maka berkata perawi, kami berada dalam situasi itu lebih kurang 2 ke 3 hari. Bercakap tentang Ma'is bin Malik. Maka Nabi SAW telah datang sedang kami duduk. Fasallama, Nabi memberi salam, kemudian baginda turut duduk. Maka baginda bersabda, istaghfiru, mintalah kamu akan pengampunan untuk Ma'is bin Malik. Wa faqalu, maka para sahabat pun mendoakan, ghafarallah, semoga Allah mengampunkan Ma'is bin Malik. Kemudian berkata perawi, Nabi SAW telah bersabda lagi, laqad taba taubah, demi Allah, demi sesungguhnya Ma'is bin Malik telah bertaubat. Lau kusimat, jika sekiranya dibahagi-bahagikan taubat tersebut di antara para umat, la wasi'athum, nescaya akan mencukupi taubat tersebut. Begitu Allah terima taubat tersebut. Qala, kemudian berkata perawi, kemudian telah datang pula seorang wanita kepada Nabi SAW daripada Ghamid, yang merupakan cabang pecahan keluarga, pecahan suku daripada kabilah Az. Maka wanita ini berkata, wahai Rasulullah, tahhirni, bersihkanlah daku, bermaksud jatuhkanlah hukuman ke atasku. Maka Nabi pun bersabda, wahai hak celaka kamu, pergilah kembali dan mintalah pengampunan Allah dan bertaubatlah kepada Allah. Maka berkata wanita ini, araka, aku dapat melihat Tuan ingin untuk menghantarku pulang sebagaimana Tuan telah menjauhkan Ma'is bin Malik. Maka baginda pun kemudian bersabda, wa mazak, apakah jenayah yang kamu telah lakukan, kesalahan yang kamu telah lakukan? Wanita ini pun berkata, innaha hubla, dia sedang syarat mengandung daripada sebab zina. Maka baginda pun bersabda, anti, adakah kamu yang telah melakukan zina? Qalat na'am, wanita ini pun berkata ya. Maka baginda Nabi SAW bersabda kepadanya, hatta tada'i ma fi batnik,
maka engkau diberi peluang sehingga engkau melahirkan apa yang ada di dalam perut kamu. Qala, berkata perawi, fakafalaha rajulun minal ansar, maka seorang sahabat daripada golongan Ansar telah mengambil tanggungjawab menjaga wanita tersebut sehinggalah dia melahirkan. Fa'atan Nabi, bila baru saja melahirkan, wanita ni datang kepada Nabi, qad wada'at, dalam keadaan dia telah melahirkan anaknya. Maka baginda bersabda, idzan, pada waktu itu kami tidak akan merejam kamu dan kami akan la narjuma, kami tidak akan merejam wanita ini dan kami akan membiarkan anaknya dalam keadaan kecil, dalam tidak ada sesiapa yang boleh memberi susu kepadanya. Maka telah bangun seorang lelaki Ansar, saya berkata, ilayya rada'uh, aku akan mengambil tanggungjawab untuk memastikan dia mendapat susunya, wahai Nabi Allah. Maka Nabi SAW telah memerintahkan untuk wanita tersebut direjam. Maka kes rejam pada zaman Nabi SAW pada orang yang melakukan kesalahan zina adalah semuanya kes pengakuan. Maka tidak ada kerana tertangkap kerana 4 orang saksi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita teruskan, maka kita nak melihat persoalan yang Imam Nawawi lontarkan pada baris yang kelima. Fa in qila, muka surat 1128. Maka jika ditanya, apakah sebab Ma'iz dan juga wanita Al-Ghamidiyah tersebut mereka tidak berasa cukup dengan bertaubat dan istighfar? Dalam keadaan dosa mereka akan diampunkan. Bal asarra, bahkan mereka tetap istiqamah berterusan untuk membuat pengakuan dan untuk menerima hukuman rejam. Maka sebahagian menjawab, anna tahsil al-bara'ati bil hudud wa sukutil ismi mutayakkin ala kulli hal. Bahawa seseorang yang telah dijatuhkan hukuman had, maka dosanya dengan pasti akan diampunkan. Dosanya akan dengan pasti diampunkan. Sementara itu, seseorang yang mana bertaubat, maka ada kekhawatiran kalaulah dia tidak bertaubat dengan bersungguh-sungguh, maka dosanya tidak akan diampunkan. Maka sebab itu Ma'iz dan Al-Ghamidiyah tersebut, mereka minta untuk mereka dijatuhkan hukuman rejam. Jelas ke jelas? 4431 baca sanad dia. Sesungguhnya Ma'iz bin Malik Al-Aslami telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, inni qad zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Dalam kurungan, apakah maksud menzalimi diri sendiri? Dengan perbuatan maksiat dan dosa. Wa zanaitu, dan aku telah berzina. Maka Ma'iz bin Malik telah membuat pengakuan. Wa inni uridu an tutahirani, dan sesungguhnya aku ingin untuk Tuhan membersihkan diriku daripada dosa. Faraddahu, maka Nabi telah menjauhkannya. Falamma kana minal ghad, apabila datangnya keesokan hari, dia datang lagi kepada Nabi seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan zina. Faraddahu tsaniyah, Nabi menjauhkan dia untuk kali yang kedua. Fa arsala Rasulullah, maka Nabi SAW telah mengutuskan seseorang kepada kaum dan ahli keluarga Ma'iz seraya bertanya, ata'lamun, adakah sesiapa di antara kamu yang tahu berkenaan tentang apa akal Ma'iz, adakah ianya mempunyai masalah? Tunkiruna minhu syai'a, sesuatu yang kamu nampak berbeza pada dirinya. Maka mereka semua berjawab, ma na'lamu, tidaklah kami mengetahui tentang Ma'iz kecuali dia seorang yang cerdik akalnya. Wafi, maksudnya penuh cerdik akalnya. Min salihina, termasuk di antara yang terbaik daripada kalangan kami, fima nura, pada apa yang kami nampak. Fa'atahu thalitha, maka kali ketiga Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi. Maka Nabi mengutuskan seseorang kepada ahli keluarganya bertanya perkara yang sama. Fa'akhbaruh, maka mereka mengkhabarkan kepada Nabi SAW annahu la ba'sa bih, bahawa tidak ada sebarang kecacatan padanya dan pada akalnya. Falamma kana ar-rabi'ah, maka pada kali yang keempat, hafaralahu wufrah, maka telah digali untuknya parit. Kemudian baginda telah memerintahkan supaya dia masuk ke dalam parit tersebut, lalu direjam. Maka ini dalam sebahagian riwayat. Qala, terus faja'atil, baca. Tak lama selepas itu datang pula seorang wanita Ghamidiyah lalu berkata, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku berzina. Terus
Maka dia minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, sucikanlah daku. Namun seperti riwayat-riwayat sebelum ini, maka Nabi telah menjauhkan dia, Nabi suruh dia balik. Falamma kana al-ghad, pada keesokan harinya wanita ini berkata, wahai Rasulullah, lima tarudduni, mengapa Tuan menjauhkan daku? La'allaka, berkemungkinan Tuan, antaruddani, ingin untuk menjauhkan daku sebagaimana Tuan telah menghantar balik Ma'is. Fawallahi, maka demi Allah, sesungguhnya aku sedang mengandung. Maka baginda pun bersabda, imma lah, adapun kalaulah kamu sedang mengandung, maka tidak boleh dilakukan rejam. Fadhahabi, maka pergilah kamu sehingga kamu melahirkan anak. Qala, berkata perawi, falamma waladat, apabila wanita tersebut telah melahirkan anak, kesungguhan dia, yang mana dia membuat pengakuan dia berzina, maka dia telah bawa kepada Nabi SAW anak dia sebagai bukti yang mana dia telah melahirkan anak. Anak itu dibawa fi khirqah, pada sehelai kain. Maka wanita ini berkata, hadza, inilah anak yang aku telah melahirkan. Maka Nabi bersabda, idhabi, pergilah balik dan berilah susu kepada anak ini hatta taftimih, sehingga dia pisah susu. Falamma fatamathu, apabila wanita ini telah memberi susu kepada bayi tersebut sampai bayi tersebut pisah susu, sekali lagi dia telah membawa bayi tersebut pada tangan dia, dalam keadaan bayi tersebut pada tangan dia memegang kisratu khubz, akan cebisan roti. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, qad fatamtuhu, aku telah memberinya susu sehinggalah dia pisah susu. Waqad akalat ta'am, dan boleh memakan makanan. Maka Nabi SAW telah memberikan anak lelaki tersebut kepada salah seorang daripada orang Islam yang sedia untuk menjaga. Kemudian baginda telah memerintahkan wanita tersebut, fahufira laha, maka telah digali satu lubang untuknya supaya tak terbuka auratnya sampailah ke dada. Wa amaran nas, maka Nabi telah memerintahkan orang ramai untuk merejam dia. Fayuqbilu Khalid, maka Khalid bin Al-Walid telah datang dengan membawa satu batu. Farama ra'saha, dan telah melontarkan batu tersebut kepada kepala wanita tersebut. Fatanaddah ad-dam, maka telah percik darah pada wajah Khalid. Maka Khalid bin Al-Walid tanpa sengaja telah melepaskan ucapan yang tak elok berkenaan wanita tersebut. Maka Nabi SAW telah mendengar ucapan yang tak elok daripada Khalid. Maka baginda bersabda, mahlan ya Khalid, bersabarlah, bersikap lembutlah wahai Khalid. Fawalladhi nafsi biyadih, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, laqad tabat taubah, sesungguhnya wanita ini telah bertaubat dengan satu taubat. Lau tabaha, kalaulah bertaubat dengan taubat ini sahibu muksin, seorang pemengutip cukai. Maka pengutip cukai adalah sesuatu yang besar dosanya pada zaman Nabi SAW. Maka Allah akan mengampunkan dosa tersebut. Terus kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk diambil wanita tersebut, dan Nabi SAW telah mensolatkan ke atas jenazahnya, wadufinat, dan telah dikebumikan. 4432 baca sanadnya. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya seorang wanita daripada Juhainah telah datang kepada Nabi wahia hubla, dalam keadaan dia syarat mengandung disebabkan zina. Maka dia berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu, aku layak menerima haddan, hukuman, fa'akimhu, maka jatuhkanlah hukuman tersebut alayya, ke atasku. Fada'a Nabi Allah, maka Nabi SAW telah memanggil waliyaha, walinya, keluarga terdekatnya. Maka baginda bersabda, ahsin ilaiha, berlaku baiklah kepada wanita ini. Fa'idha wada'at, apabila dia telah melahirkan anak, fa'tini biha, maka datangkanlah wanita ini kepadaku. Fafa'ala, maka walinya telah melakukan. Fa'amara biha Nabi Allah, maka Nabi SAW telah memerintahkan. Fasyukkat, lalu telah dilipat, dan pada waktu itu ditutup ketat pakaian pada tubuh badannya supaya tak terbuka auratnya. Kemudian baginda telah memerintahkan untuk wanita tersebut direjam, dan kemudian Nabi SAW telah mensolatkan jenazah ke atas jenazah wanita ini, nak menunjukkan yang mana diterima taubatnya. Terus faqala, maka bila Umar bin Khattab tengok Nabi nak solatkan jenazah wanita yang kena rejam ini kerana zina,
Maka Umar bin Khattab berkata, "Tusalli alaiha, adakah tuan nak solatkan jenazah ini wahai Nabi Allah?" Wa qad zanat, dalam keadaan dia telah melakukan zina. Baginda bersabda, "Laqad tabat taubah." Demi sesungguhnya dia telah bertaubat dengan satu taubat. Lau qusimat, kalaulah dibahagi-bahagikan di antara 70 penduduk Madinah, nescaya pasti akan mencukupi mereka. Wahal wajadta, dan adakah kamu boleh mendapati satu taubat afdal, yang lebih bagus, yang lebih baik, min anjadat binafsiha, daripada seorang wanita yang sanggup mengorbankan dirinya untuk Allah. Dia sanggup mati untuk menerima hukuman di atas kesalahan yang dia telah lakukan. 4433 yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Affan bin Muslim qala hadatsana Abanul Attar qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir bi hadzal isnad mislah. 4434 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah dan juga Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhuma, mereka berdua berkata, "Inna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki daripada kalangan Arab kampung, Arab perkampungan, Arab Badui. Mereka bila telah datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, anshuduka, aku meminta kepada kamu." Kita dah selesai dah kisah Ma'is bin Malik dan juga kisah wanita Al-Ghamidiyah tersebut. Maka ini adalah situasi yang lain. Maka seorang lelaki telah datang kepada Nabi seraya berkata, wahai Rasulullah, anshuduka, aku meminta kepada kamu, illa qadaita li bi kitabillah, hendaklah Tuhan menjatuhkan hukuman untukku berdasarkan kepada kitab Allah. Maka apakah kisah dia? Sekejap lagi kita baca. Faqala al-khasam al-akhar, maka pengadu yang kedua pun berkata, dalam keadaan dia lebih memahami akan hukum ahkam agama berbanding teman dia. Dia pun berkata, "Naam, baiklah, aku bersetuju. Faqdi bainana, maka jatuhkanlah hukuman di antara kami dengan kitab Allah. Wa'zanli, maka izinkanlah daku," kata orang yang kedua ini, untuk menceritakan kisahnya. Maka Nabi SAW pun telah bersabda, "Kul, ceritakanlah, apakah kisah dia?" Qala, maka dia berkata, "Inna bani, sesungguhnya anak lelakiku, kana asifan, adalah seorang pekerja, ala hadza, bagi lelaki yang pertama ini. Fazana bimratih, maka anak lelakiku telah melakukan zina dengan isteri lelaki ini. Wa inni ukhbirtu, dan sesungguhnya aku pada awalnya telah dimaklumkan bahawa anak lelakiku akan direjam. Faftadaitu, dan aku telah menebus anak lelakiku yang sepatutnya kena rejam daripada orang ini dengan bayaran 100 ekor kambing dan juga seorang hamba perempuan. Fasa'altu ahlal ilm, namun kemudiannya aku telah bertanya kepada para ilmuwan. Fa'akhbaruni, mereka telah memaklumkan kepadaku bahawa sesungguhnya anakku hanya akan mendapat hukuman jaldumi'ah, 100 sebatan, wa taghribu am, dan dibuang negeri selama setahun. Wa anna alam ra'atin, dan sesungguhnya rejam adalah wajib ke atas wanita ini sebab dia sudah berkahwin. Maka baginda Nabi SAW pun bersabda, "Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang nyawaku berada pada genggamannya, la aqdiyanna, pasti dan pasti aku akan membuat keputusan di antara kamu berdua berdasarkan kepada kitab Allah." Sabda Nabi, "Al-walidatu wal ghanam, hamba perempuan dan juga kambing tersebut hendaklah dikembalikan kepada orang yang memberi." Kemudian sabda Nabi, "Wa'alab nikah, dan untuk anak lelaki kamu dia akan mendapat 100 sebatan dan juga buang negeri selama setahun." Kemudian sabda Nabi SAW, "Ughdu, pergilah wahai Unis kepada isteri lelaki ini, dan sekiranya dia mengaku tentang kesalahan dia, maka rejamlah ia." Qala faghada alaiha, maka Unais radhiyallahu ta'ala telah pergi bertemu dengan lelaki ini, lalu wanita ini telah mengaku, maka Nabi SAW telah memerintahkan untuk dia juga direjam. Jelas ke jelas? 4435 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Abu Tahir wa Harmalatu qala akhbarana Wahab bin qala akhbarani Yunus Atawil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Amr bin Naqid qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim ibn Sa'ad qala hadatsana Abi an Salih tahwil. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abdun Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq an Ma'mar kulluhum an Az-Zuhri bi hadzal isnad nahwa. 4436 baca sanad dia.
Maka Nabi SAW sesungguhnya telah, daripada hadis ini nak menceritakan kisah bagaimana orang Yahudi juga pernah kena rejam. Pada zaman Nabi SAW, apabila keluarga mereka membuat pengaduan kepada Nabi SAW, maka telah dibawa kepada Nabi seorang Yahudi lelaki dan seorang Yahudi wanita, di mana mereka berdua telah berzina. Maka Nabi SAW telah pergi menemui mereka sehingga hatta ja'a Yahud, sehingga baginda datang kepada Yahudi. Maka baginda pun bertanya, ma tajidun, apakah yang kamu mendapati di dalam kitab Taurat kamu, hukuman ke atas orang yang melakukan zina? Qalu, maka mereka mendakwa, nusawwid, kami hanya akan menghitamkan wajah mereka berdua, wa nuhammiluhuma, dan kami akan menaikkan mereka menunggang di atas keldai, wa nukhalifu baina wujuhihima, dan kami akan dudukkan mereka dalam keadaan kami memalingkan wajah mereka daripada arah depan kepada arah belakang, wa yutafu bihima, dan kami akan kelilingkan mereka pada sekitar kampung. Maka itu adalah balasan bagi orang yang melakukan zina, hukuman bagi orang yang melakukan zina yang ada dalam Taurat. Qala, maka baginda pun bersabda, fa'tu bit Taurah, maka bawakanlah Taurat jika kamu berkata benar. Maka mereka pun telah membawa Taurat. Faqara'uha, mereka pun telah membaca Taurat, sehingga apabila mereka tiba pada ayat berkenaan tentang rejam, wada'al fatal ladzi yaqra'u yadah, maka telah sengaja meletakkan pemuda yang sedang membaca Taurat, dia meletakkan tangannya pada ayat rejam, dan dia membaca ayat-ayat yang berada pada sebelum ayat rejam dan ayat yang berada sesudahnya. Maka berkata seorang sahabat Nabi yang pada asalnya ulama Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Beliau ketika itu bersama dengan Nabi. Maka beliau berkata kepada Nabi, murhu, suruhlah orang tersebut untuk mengangkat tangannya. Farafa'aha, maka dia pun mengangkat tangannya. Fa'idha tahtaha, maka adalah di bawah tapak tangannya ayat berkenaan tentang rajam. Maka sebenarnya dalam semua agama langit adalah sama. Hukuman orang yang melakukan zina adalah rejam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Fa'amara bihima Rasulullah. Maka baginda telah memerintahkan mereka berdua. Lalu mereka berdua telah direjam. Berkata Abdullah bin Umar, kuntu fi man rajamahuma. Aku termasuk daripada kalangan orang yang telah melakukan rejam. Falaqad ra'aituhu. Demi sesungguhnya aku telah melihat si lelaki. Yaqiha, cuba untuk melindungi wanita tersebut daripada terkena batu, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Kerana dia sayang pada perempuan tersebut. 4437 baca sanad dia. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma telah meriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW telah merejam az-zani az-zina, fi zina, berkenaan tentang kesalahan zina dua orang Yahudi. Rajulan wa mura'atan zanaya, ada seorang lelaki dan seorang wanita Yahudi telah melakukan zina. Maka fa'atatil Yahud, maka orang Yahudi telah membawanya kepada Nabi SAW, dan baki hadis adalah lebih kurang sama. Sebentar. Maka kenapa orang Yahudi bawa dua orang berzina ini kepada Nabi? Kita akan baca pada riwayat berikut. Mereka sengaja bawa begitu sebab mereka nak melihat apa yang Nabi SAW putuskan berkenaan tentang itu. Kalaulah Nabi putuskan rejam, maka mereka nak tolak. Tapi kalaulah Nabi mengiyakan selama ini apa yang mereka buat daripada pembohongan hukuman zina, maka mereka nak jadikan itu sebagai alasan bahawa Nabi SAW yang telah menetapkan begitu. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat seterusnya. Yang ini kita tidak terjemahkan. Wabila qala wadatsana Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Musa bin Uqbah Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna al-yahuda ja'u ila Rasulillah bi rajulin minhum wa imra'atin qad zanaya wa saqal hadits bi nahwi hadits Ubaidillah an-Nafi'. 4439 baca sanad dia. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Murrah telah melewati Nabi SAW biyahudiyin, dengan seorang Yahudi muhammama yang telah dihitamkan wajahnya, majludah, disebat belakangnya.
Maka Nabi pun memanggil mereka seraya bertanya, mengapa mereka buat begini? Maka mereka pun berkata, hakaza, maka Nabi bertanya, minta maaf, hakaza, adakah begini yang kamu mendapati tentang hukuman zina di dalam kitab kamu? Mereka pun pada awalnya berkata, ya. Fada'a rajulan min ulama'ihim, maka baginda telah memanggil seorang lelaki daripada kalangan para ulama Yahudi seraya bertanya, anshuduka, aku meminta kepada kamu dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat ke atas Musa, adakah benar ini apa yang kamu dapati berkenaan tentang hukuman zina pada kitab kamu? Maka ulama muda Yahudi ini berkata, tidak. Walaula annaka nasyadtani, kalaulah tidak engkau telah meminta aku bersumpah, maka aku tidak akan memberitahu kepada kamu wahai Muhammad. Najiduhu, kami mendapati dalam Taurat hukumannya adalah rejam. Walakinnahu, namun akan tetapi zina ini kasura, telah menjadi berleluasa fi asyrafina, di kalangan pemimpin-pemimpin kami. Fakunna, maka adalah kami apabila kami menangkap seseorang yang mempunyai jawatan, maka kami biarkan kesalahannya. Wa idza akhadna dhaif, dan apabila kami menangkap yang lemah, maka kami menjatuhkan hukuman yang berat ke atasnya. Qulna, maka akhirnya kami bersepakat, ta'alau, jom kita berkumpul dan kita membincangkan apakah hukuman yang boleh dilalui oleh kedua-duanya, asy-syarif, yang berkedudukan, wal wadi', dan juga yang biasa. Faja'alna, maka mereka pun menerangkan, maka kami telah menjadikan menghitamkan muka, menyebat pada tubuh badan sebagai ganti rejam bagi orang yang telah berkahwin. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya, faqala Rasulullah, baca. Maka Nabi SAW pun bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang mula-mula akan menghidupkan perintahmu apabila manusia mematikan perintah tersebut. Apabila manusia tak nak buat sesuatu perintah Allah, maka Nabi lah yang akan buat. Maka Nabi SAW telah memerintahkan lelaki tersebut, maka dia telah direjam. Maka Allah telah turunkan banyak ayat berkenaan tentang sikap Yahudi ini. Antaranya adalah ayat, ya ayyuhar rasulullah yahzunkan ladhina yusari'una fil kufr, sehingga ayat in utitum hadza fakhuzuh. Kemudian yaqulu, maka apakah maksud ayat ini? Mereka saling berkata, itu Muhammadah, pergilah kamu berjumpa dengan Muhammad. Jika Muhammad memerintahkan kamu untuk tetap melakukan menghitamkan wajah dan menyebat belakang, maka ambillah itu. Namun jika dia memberi fatwa kepada kamu dengan rejam, fahdharu, maka jauhkanlah diri daripadanya. Maka Allah pun menurunkan lagi 3 ayat, Suratul Maidah ayat 44, 45 hinggalah ayat 47. Semua ini adalah berkenaan tentang orang-orang bukan Islam yang mana mereka telah dijatuhkan hukuman kerana zina yang mereka lakukan. Jelas ke jelas? 4440 yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bihi qala hadatsana Ibnu Numair wa Abu Sa'id al-Ashja'i qala hadatsana Waqi' qala hadatsana al-Amash bi hadzal isnad nahwahu ila qawlihi fa amara bihi an-nabiyyu farujima wa lam yadhkur ma ba'dahu min nuzulil ayah. 4441 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah merejam seorang lelaki daripada Aslam dan seorang lelaki daripada golongan Yahudi bersama dengan pasangan dia. 4442. Yang ini kita tidak terjemahkan. Sebentar. Yang aku apa dah ni? Aku satu dah. Okay, hadis yang terakhir. Ini kita tidak terjemahkan. Wa bila qala wa hadatsana Isa bin Ibrahim qala qadana ruhun ubadah qala hadatsana Ibnu Jurayj bi hadzal isnad mislah ghaira annahu qala wa mara'atan. Yang ini kita akan sambung pada jam 3 petang insya-Allah bermula 4443. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.